power yang lebih tinggi atau torque yang lebih tinggi. Okay. Due to flexibility, it can absorb a good amount of shock and vibration. So, sifat V-bulb ini adalah sistem penghantaran kuasa fleksibel. Dia adalah sistem penghantaran kuasa tegar atau rigid. Okay. Jadi sifat flexibility yang dimiliki oleh sistem V-bulb ini, dia boleh meredam sebahagian daripada kejutan ataupun getaran. Okay. It can take care of some degree of alignment, okay, between the driven and the driving machine, okay, and long distance power transmission compared to gear system. Okay. So kadang-kadang sistem yang jaraknya jauh kerana kedudukan permukaan yang tak rata dan sebagainya menyebabkan sambungan getaran itu akan berlaku sedikit apa yang dipanggil sebagai salah jajaran ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai misalignment. Okay. Jadi bagi misalignment yang kecil kita boleh selesaikan masalah ini dengan menggunakan sistem V-bulb. Okay. Lazimnya dia diperbuat daripada cotton, rayon ataupun nylon yang ditanam di dalam rubber. Okay. A single V-bulb is less efficient than a flat valve, okay, due to the wedging action between valve and pulley. Okay. So kita ada flat valve. Saya tak pasti kamu belajar tak flat valve dalam kursus sebelum ini. So kita ada pulley, ini ada pulley, kita ada pulley. So flat valve-nya di atas flat valve. Ini flat valve. Kalau kita lihat dari sini itu macam ni lah, kita ada roda dan kemudian kita ada valve. Ini kita ada valve itu. Okay. So kalau kita kerat kat sini, okay, ini yang awak dapat. Okay. Jadi dalam flat valve ni geseran berlaku di permukaan ini. Okay. Di antara flat valve dengan pulley. Okay. Tetapi dalam untuk V-valve, okay, pulley dia ada ulir berbentuk V seperti ini. Kemudian diletakkan V-valve. Okay. Jadi ini dipanggil sebagai kesan wedging tadi, wedging action, dan geseran sebenarnya berlaku di bahagian sisi. Berbeza dengan flat valve. Okay. Jadi sistem V-valve ni lebih tahap efisien ni lebih rendah berbanding flat valve. Okay. Tapi kita boleh menggunakan sistem flat valve ni lebih daripada satu V-valve, lebih daripada satu. Okay. Kalau flat valve ni kamu boleh dia dijual dengan satu nak punya apa dia jual dengan dia nak cakap saiz apa saja. Dia jual macam satu gulungan plastik, satu gulungan rubber lah. You nak panjang mana? You nak 1 meter, you nak 1.1 meter, you nak 1.2 meter. Cakap je dan you boleh potong. Tak ada masalah. Dan disambung. Itu flat valve. Tapi kalau V-bulb ni dia dah jual dalam bentuk dah siap satu gelung. Dia dah siap dalam bentuk gelung. Jadi dia ada saiz yang tertentu. Jadi kamu tak boleh gunakan sebarang saiz. Katakanlah kamu perlukan saiz dia 100 cm, tak semestinya 100 cm ni ada. Kamu mungkin kena gunakan 105 cm, saiz yang lebih berdekatan dengan ni. Buat 100 cm tidak ada. Okay, itu berbeza di antara flat valve dengan V-valve. Okay. So V-valve are longer in life due to seamless design. Jadi dari segi hayat, V-valve lebih panjang. Hayatnya lebih panjang berbanding dengan flat valve. So, flat valve ni dia awak boleh potong kat mana dari panjang yang awak perlukan, kemudian sambungkan dia dengan ada sambungan yang sesuai untuk dia. Okay, clip dan sebagainya. Okay. So V-valve are used for short center distance, jarak yang lebih dekat
berbanding kalau kamu gunakan flat belt. So flat belt kamu boleh gunakan dia guna hantar untuk jarak yang lebih jauh. Okay. So dia sebutkan tadi wheel belt are manufactured in standard length. Dia ada size. Nanti kita akan lihat katalog wheel belt. So untuk penyelesaian wheel belt ini untuk khusus SEMM 3523 ini kita tidak menggunakan juvenile. Dari segi teori kita menggunakan juvenile, tetapi dari segi table kita akan menggunakan the table daripada pengeluar wheel belt Jepun yang bernama Mitsuboshi. Okay, bukan Mitsubishi Mitsuboshi. Pengeluar awak boleh Google sendiri Mitsuboshi, pengeluar wheel belt di Jepun. Kita akan gunakan katalog daripada Mitsuboshi. Okay. Sebabkan kita lihat juvenile di dalam bukunya itu terlalu theoretical sangat, jadi dia tidak sesuai untuk khusus SEMM 3523. Mungkin juvenile dia tak dapat pelepasan ataupun tidak dapat data. Bila dia nak masukkan maklumat itu dalam buku dia akan mohon dan mendapatkan izin untuk menggunakan jadual tersebut dalam buku tersebut. Dia tak boleh simply macam copy and paste. Okay? Jadi oleh kerana mungkin dia tidak mendapat keizinan untuk menggunakan sebarang data daripada pengeluar wheel belt, jadi apa yang disentuh oleh juvenile dalam bukunya adalah terlalu theoretical. Okay, jadi kami mengambil katalog tersebut, kita boleh download secara percuma daripada website Mitsubishi. Okay. The groove angle of a sheath is made somewhat smaller than the belt section angle. So dia ada angle dekat sini. Okay, ada angle. Puli ni dia ada angle. Okay. Angle beta. Okay, jadi angle untuk sheath adalah lebih kecil berbanding angle di belt. Okay. So this causes the belt to wedge itself into the groove, thus increasing friction. Okay. Tujuannya adalah untuk meningkatkan geseran. Okay. So not suitable for constant speed application. Okay, due to creep. So maksud dia apa? Maksud dia ialah bila kamu menggunakan V-belt ataupun flat belt sama saja. So sebenarnya kamu tak mendapatkan kelajuan tangent yang constant, yang malar tetap. Dia berubah sedikit. Dia vibrate. Ada vibration, jadi nilai itu ada turun naik kelajuan tersebut. Jadi dia disebabkan oleh creep ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil rayapan. Kena berlakunya kesan rayapan ataupun creep. Baik. Ini adalah contoh penggunaan V-belt dalam keadaan sebenar. So awak lihat dia punya bukan, kalau awak buka bonnet kereta, kalau awak buka bonnet kereta, yang depan lah yang ada enjin tu, awak buka bonnet kereta. Okey, awak lihat ada V-belt. Okay, so, tapi awak lihat itu V-belt dia single V-belt. Okay, dalam aplikasi yang sebenar mungkin lebih ada daripada satu. Contohnya macam ni lah. Contoh dia ialah katakanlah satu V-belt. Satu belt boleh menghantar 1 kilowatt. Okay. Kamu nak menghantar 10 kilowatt. Jadi kamu tak boleh guna satu belt sahaja. Jadi kamu perlukan kurang-kurangnya 10 belt untuk menghantar 10 kilowatt. Okay. Kita akan lihat peniraan ni yang lebih detail. Ini saya bagi gambaran satu. Okay. Jadi kalau awak nak hantar 10 kilowatt menggunakan satu belt, apa jadi pada belt, dia akan clip lah. Dia akan gelincir. Kegelincaran akan berlaku.
Baik. Bila debug dalam beroperasi, so di dalam buku Juvenal dan kebanyakan buku, jadi ini awak kena berhati-hati bila buat ini. So dalam buku Juvenal dia tak mau sekejap sebut gini, sekejap sebut sini bertukar. Jadi dia konsisten. Dalam teks dia, input adalah input berada pada small pulley. Okay? Kapi yang lebih kecil. Pulley dalam bahasa Melayu dipanggil kapi. Okay? So, kadang-kadang saya sebut kapi, kadang-kadang saya sebut pulley. So, dia refer pada benda yang sama. Okay? Bukan takal. Ada satu lagi yang juga dipanggil pulley. Ini untuk mengangkat barang. Okay? Itu ialah takal. Ataupun dalam bahasa Inggeris juga pulley. Okay? Baik. Uh, Baik, kapi kecil ini ataupun small pulley ini adalah input dalam buku Juvenal. Output adalah kapi yang lebih besar ataupun large pulley. Okay. Jadi bila dia berpusing, bila input dia berpusing, katakanlah dalam contoh ini dalam arah ikut jam. Okay. Jadi kita ada bahagian apa yang dipanggil sebagai tight side. Okay, tight side. Okay, dan ada bahagian sebelah sana dalam keadaan kendur yang dipanggil sebagai flat side. Okay. So ada setengah buku dipanggil loose. Tapi sebenarnya dia bukan loose. Okay, so kata loose itu tidak apa-apa tepat. Okay, satu bahagian tight side, lagi bahagian flat side. Bahagian kendur lah, dia kendur sedikit. So walaupun dia kendur sedikit, tapi bahagian ini katakanlah sini lah F1, di sini lah F2. Cuma F1 lebih besar daripada F2. Kedua-duanya dalam keadaan tegangan juga. Okay, kedua-duanya berada dalam keadaan tegangan. Okay, bukanlah bermakna F2 ini berubah tanda menjadi tanda negatif. Tidak. Dia bukan keadaan mampatan, tidak. Dia nilai magnitude di sebelah sini lebih rendah berbanding dengan F2 lebih rendah berbanding dengan F. Okay. Ini rajah yang diambil daripada katalog Mitsubishi. Okay. Dalam katalog Mitsubishi, kalau awak download, awak akan dapat pelbagai jenis V-bulb. Okay. Kita hanya menumpukan kepada apa yang dipanggil sebagai classical V-bulb yang common dipakai. So ini adalah kereta rentas bagi V-bulb. Satu adalah ada cover fabric, kemudian dalam getah tu ada fabric, kemudian ada rubber, adhesion rubber, ada cord dan ada compression rubber. Baik, dalam katalog Mitsubishi, saya ada kongsikan katalog itu di dalam Telegram. Okay, so kamu boleh download di situ. Okay, dan katalog tersebut boleh digunakan. Okay, masa menjawab soalan ujian 2 nanti. Okay, so secara umumnya di dalam classical V-bulb ni ada dua jenis. Satu dipanggil sebagai web type dan satu lagi dipanggil raw edge type yang macam ni lah. Katalah inilah RE yang ni W lah kan. Web type dengan raw edge type. So inilah RE. Ini RE. Inilah web. Okay. So untuk khusus ini kita hanya consider yang bahagian atas itu. Web type. Jadi A, B, C, D dan kita hanya tumpukan kepada rata-rata jenis A, B, C dan E. Okay. So working temperature untuk jenis wet adalah di antara negatif 40 sehingga 158 darjah Fahrenheit. Okay. So, pastikan suhu operasi di mana mesin awak bekerja itu pada culat suhu yang dibenarkan oleh pengeluar V-bulb. Okay. So electrical conductivity disebut di sini IP 3-3. Okay.
Gambar rajah ini diambil daripada buku Juvenal. Okay, ini rajah daripada Juvenal. Jadi rajah yang daripada buku Juvenal ini sama saiz yang ditunjukkan di dalam buku Juvenal ini sama seperti rajah di dalam katalog yang menggunakan saiz yang sama. Kamu boleh buat semakan sendirilah lepas kelas. Di antara saiz yang ditunjukkan di dalam buku Juvenal dengan katalog promosi. Okay. Jadi ini adalah saiz untuk debug jenis A, saiz untuk jenis B, saiz untuk C, saiz untuk D, dan saiz untuk E. Okay, daripada A ke E, saiznya lebih besar. Okay. Baik. Terus ni adalah Service Correction Factor, KO. Nak aku tulis sini ya. Saya tak lompat. Entah saya takut saya terlompat saya punya slide. Saya ni banyak sangat version slide. Okey, buka slide yang tadi. Okey, saya rasa saya terlompat. Baik. Okay, design proses. Kita tengok design proses untuk memilih VBAU yang sesuai untuk mesin design awak. Okay. Step yang pertama ialah set condition required in design work. Okay. So, kamu kena semak apakah jenis mesin, mesin yang akan menggunakan VBAU ni. Apakah kuasa penghantaran yang hendak dihantar? Okay, berapa banyak nak dihantar? Okay, running hours in a single day, berapa lama dioperasi dalam satu hari? Okay. Small pulley speed, apakah kelajuan puli kecil, kemudian jarak setengah awal, interim. Kita panggil sebagai kedudukan tengah awal lah. Awal. Sebab apa kita panggil awal? Sebab kita tak pilih VBAU lagi. Okay? So basically kita ada, contohnya kalau katakanlah saya nak, katakanlah contohnya otomotif. So daripada packaging drawing, kita katakanlah ini ruang enjin lah, ruang enjin kereta. So kita ada, katalah di sini ada bahagian, ini ada bahagian enjin, katalah di sini letak enjin. So ada bahagian yang akan diletakkan, katakan apa ni, kipas radiator. Ada kipas radiator. Jadi ada sambung daripada enjin, sini ada puli, small puli, dan kemudian ada sini nak sambung kepada kipas lah. Sisi kipas radiator. Okay. Jadi kita sebagai designer untuk VBAU ni, kita tahu basically saiz ruang yang ada di peringkat awal yang telah diperuntukkan. Kita ada certain size. Okay. Dia tak adalah awak main hentam je kan, saya sama dengan. Jadi at least awak ada jarak awal. Kemudian bila awak kira dalam step-step yang berikut ni nanti, akhirnya kita akan dapat tentukan belt yang mana satu yang sebenarnya awak akan pakai. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, VBAU didesain, dijual pada panjang yang standard. Macam baju lah, ada size S, ada size M, okay, ada size L, XL dan sebagainya. Kalau awak punya badan tu size di antara S dengan M, so kena decide lah nak pakai S atau M. Awak tak boleh paksa tempat awak beli tu siap size di antara S dengan M. Tak boleh. Tetap awak buat sendiri lah. Okay, jadi begitu juga dengan belt. Jadi dia ada size di pasaran.
So, awak kena pilih saiz yang sesuai. Bila awak dapat saiz yang sesuai, barulah awak dapat final center distance. Okay? Center distance. So, di awal kita panggil sebagai interim center distance. Okay, kemudian kita nak tengok juga kepada environment, sekitaran kerja VBAC. Ada VBAC yang bekerja pada suasana yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang pada terdedah kepada habuk yang tinggi dan sebagainya. Air dan sebagainya. Kemudian kita tentukan speed ratio. Speed ratio untuk VBAC tersebut. Jadi di bawah ini adalah formula untuk menentukan speed ratio bagi VBAC. Speed ratio adalah kelajuan motor. Basically motor is input lah. Dan mesin adalah basically is output. Okay. So speed ratio input bagi output. Input bagi output. Ataupun bersamaan dengan capital DD. DD. Jadi simbol DD ni dia bukan dua benda. Dia bukan ada dua entiti, dia satu entiti saja. Jadi simbol ni saya gunakan seperti dalam simbol di dalam katalog Mitsubishi. Jadi dia satu benda, DD. So D, small d, refer kepada datum. Okay, datum. So kalau dalam gear tu, selalunya kita refer pada pitch. Pada bulatan pitch. So, awak boleh tulis kalau dalam gear dulu, awak boleh tulis DP lah. Refer pada pitch. So begitu juga dengan puli, dia refer pada satu bulatan. Okay. So bulatan tu dipanggil datum. So dia capital DD dengan DD. So second small d ni merujuk kepada datum. Okay, datum ataupun rujukan. So capital D belong to large pulley. Small d belong to small pulley diameter. So seperti saya sebutkan dulu, dalam topik dia, kalau kita sebut pinion adalah small gear. Kalau gear merujuk kepada gear yang lebih besar. Sama juga seperti without system. So small d kita panggil dengan nama shift. Large pulley kita panggil dengan nama pulley. Tapi selalunya kita panggil pulley lah. Sama juga dengan G, kita panggil gear lah. Melainkan bila ada dua size yang berbeza, satu besar dan kita panggil small, pinion. Jadi juga dengan small pulley kita panggil shift. Okay. Baik. This is compound belt drive. Bila menggunakan beberapa pacuan yang terdiri daripada belt. Sistem belt. Dalam kes ni kita ada dua sistem di belt. Satu dan jadi speed ratio untuk compound belt drive, kelajuan puli yang pertama, ini katakan, ini pertama, dibahagikan dengan kelajuan yang paling lah, NF, DN, dan last. Okay. So product of diameter of driven pulley. So driven pulley mana? Yang saya tak sebut, ini driven pulley, yang ini driven pulley. Okay. Bahagi dengan product of diameter of driving pulley. So this is driving pulley, and this is driving pulley. Okay. Pulley nombor 3 adalah driving pulley. Okay. So speed ratio bagi compound belt drive adalah seperti ini. Okay, dan yang seterusnya adalah set the design power. Okay, kita nak set design power. Okay. So design power disimbolkan dengan HD lah. Dalam topik ni dipakai simbol H. Power digunakan dengan simbol H. Power. So D stand for design power. Okay. So HD, secara umum HD design power adalah kuasa yang kamu nak hantar, HT, iaitu transmission power. Okay, let's say kamu nak hantar 10 dikalikan dengan factor, service factor, KL.
So KS terdiri daripada 3 benda lah. KO, KI dan KE. So KO adalah Service Correction Factor. KI adalah Idler Correction Factor. KE adalah Environment Correction Factor. Jadi bila awak darab ini, so kemungkinan dia akan jadi lebih. So HD akan jadi lebih besar daripada HT. Awak nak hantar 10 kilowatt, tapi awak akan design lebih besar daripada 10 kilowatt. Okay. Dia, analoginya seperti ini. Jadi besok bila awak dah bekerja sebagai jurutera, okay, so might be your mother ke your father, okay, will ask some money from you. Let's say katalah dia perlukan 200. Okay. So bila mak dan ayah awak perlukan 200 ringgit, jadi awak janganlah bagi dia 200 ringgit. Jadi awak kena bagi lebih daripada itu. Kenapa awak kena bagi lebih daripada itu? Sebabnya antaranya dia nak pergi daripada rumah dia nak ke ATM mesin tu, katalah dia naik Grab, ada tambang Grab. Pergi balik berapa? Okay, awak tahu berapa jarak dia. Katalah pergi 10, balik pun 10, dah situ 20. Jadi awak kena consider juga mungkin dia nak makan, dia nak minum. Okay, so but at the end bila dia balik rumah, dia dapat 200 ringgit tu at least. And at least dia dapat 200 ringgit. Dia tak naklah dia minta 200 ringgit. Jadi bila dia balik kat rumah balik, dia dapat 150. Okay? Bila sama lah analoginya kat sini. Jadi bila kita nak design, kita design dia pada kuasa yang lebih besar. Supaya tidak berlaku kehilangan kuasa. Bila dia beroperasi kelab. Okay? Jadi kemampuan VBAC itu boleh menghantar kuasa yang kita hendak. Kalau nak 10, dia memang make sure dia boleh hantar 10. Okay? So kita akan lihat table KO, KI, KE satu persatu. Okay, so sekarang KO. Okay, KO is Service Correction Factor. Dia melihat kepada mesin dan juga motor. Okay. So apa jenis motor awak dan apa jenis mesin awak. So, kalau jenis motor awak katalah maximum power less than ataupun equal to 300% of rated power. Tapi bila kita beli motor, dia ada rated power. Dia adakah 300% ataupun lebih besar daripada 300%. 3 kali ganda ataupun rendah daripada itu. Okay, so contohnya adalah AC motor, single entry phase, delta start, precision one motor ni adalah jenis-jenis motor yang mempunyai maximum power lebih rendah daripada 300% of rated power. Okay, dan jenis mesin. Okay, jenis pengaduk cecair, small centrifugal blower, belt conveyor, jenis-jenis mesin yang memerlukan penggunaan V-valve. Okay. Kemudian kita lihat dalam setiap column motor ni dia ada running hours per day. Seperti yang saya sebut tadi, kita kena tahu V-valve tu akan beroperasi dalam satu hari berapa jam. So let's say kalau satu hari tu dia beroperasi di antara 3 ke 5 jam, jadi kita dah 4 jam, dan dia adalah light duty conveyor, jadi KO-nya adalah 1. Okay. Jadi sesuaikan cara menentukan KO ini adalah melalui jenis output dan jenis input, motor dan juga mesin. Dan seterusnya lah KI. KI. KI ini melihat kepada kedudukan idler pulley. Tadi kita ada small pulley, kita ada large pulley, dan kita sambung, dia beroperasi. Dia dipasangkan. Kita dah small pulley berpusing dalam arah ikut jam. Jadi ada sistem dia menambah idler pulley. Pulley ni dia tidak ada tugas untuk menghantar kuasa sebenarnya. Okay. So, dia dipasangkan di tempat-tempat tertentu. Okay, pada 4 kedudukan ini salah satu adalah untuk membekalkan tegangan tambahan kepada V-valve. Okay. So, tadi dekat sini ialah bahagian flat side.
Sebelah sini ialah bahagian tight side. Okay. So sebelah luar ni dipanggil sebagai outside, dan sebelah dalam ni dipanggil ni outside. Sorry. Ini inside, ini outside. Ini inside, ini outside. So maksudnya bahagian tight ada dua side. Sama ada boleh jadi outside dipasang ataupun dia pasang sebelah dalam. Inside. Itu juga sebelah flat side. Idler pulley boleh dipasang di bahagian inside ataupun di bahagian outside. Okay. Jadi kalau kita lihat daripada KI, idler correction factor, kalau awak menambahkan dia di bahagian slack side, di bahagian slack side, di bahagian inside, tiada sebarang perubahan kepada sistem ribak. Nilainya nilainya kosong. Okay, kalau kamu tambah dia di bahagian flat side dan outside, dia ada sedikit apa ni, ada signifikan, ada memberi kesan kepada sistem rebound. Okay. So dia tak digalakkan side ini diletakkan di bahagian side tu. So bahagian side dah berada dalam keadaan tegang berbanding di sebelah side. Jadi penambahan kepada bahagian side ini akan menyebabkan dia memendekkan hayat rebound ni. So lihat kalau awak pasang belt side, pasang di bahagian side, di bahagian outside ni, bahagian sini. Okay, so 0.2. Okay, jadi baca soalan. Okay, baca soalan dengan teliti. Idler pulley itu dipasang di bahagian mana. Okay, so ini adalah maklumat tambahan slide ini. So bila ini driver ataupun driving, dia pusing dalam arah sana. So sini ialah bahagian slide side. Ini bahagian tight side. Tight side. So recommended yang ini pasang sebelah sana ataupun di sebelah dalam. Ini saya sebutkan. Ini bahagian slide side, sama ada sebelah dalam ataupun sebelah luar. Okay. Ini not recommended dipasang di bahagian tight side. Okay. Tak di pedangkan situ. Okay. So, kalau kita lihat, kalau kita pasang di sebelah luar ni, kita pasang di sebelah luar, outside, ini inside. Okay. So, bila awak pasang di sebelah luar sebenarnya, awak meningkatkan sudut lekapan pada debug ni. Okay. So which is penghantaran kuasa itu boleh dia lebih cekap, lebih efisien berbanding dengan awak letakkan di bahagian inside. Jadi kalau awak lihat, kalau kita letak kat bahagian mana? Outside, bahagian outside. Okay. Okay. So okay. Jadi ini dia akan reduce sudut lekapan ataupun angle of wrap, okay, ataupun arc of contact, okay, lengkuk sentuhan. Okay. Terusnya lah environment correction factor. Okay. Adakah mesin kamu jenis selalu tutup dan buka? Hard to conduct maintenance checkup. Okay. Dusty environment, high temperature, oil or water splashing. Let's say lah, pada sistem kamu tu semuanya ada. Okay, jadi maksudnya KE is 0.1 plus 0.1 plus 0.1. 0.2 plus 0.2 plus 0.2 plus 0.2 plus 0. Semua ada. Okay. So, jadi KE jadi sama dengan 1. Sama reaktrin.
Okey, seterusnya ialah kita lihat kepada macam mana nak buat pemilihan bulb. Kita ada jenis 5 jenis section tadi, ada A, B, C, D dan E. Jadi untuk memilih memilih bulb, kita memerlukan 2 maklumat. Satu ialah kita nak HD tadi, design power. Kita dah kira tadi, itu HD times KS. Dan satu lagi ialah kita perlu tahu apakah uh, small pulley speed and small pulley speed. So let's say katakanlah sebagai contohnya ialah 1500 RPM. And then HD is let's say berapa, katalah 6.5 horsepower. Okay. So daripada sini ialah 5, dia banner dalam menggunakan apa ni, kertas lock ni. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, ini 7, so 6.5, so buat garisan menegak. Dan kemudian pelajuan small pulley 1500, buat garisan mendatar. So dia bersilang di sini dalam zone A. Okey, dia bersilang dalam zone A, maksudnya jenis belt yang sesuai adalah A. Kalau dia bersilang jatuh di kawasan zone B, B lah. Kalau di C, C. Kalau di D, D. Jadi E. Okey, jadi dengan 2 maklumat ini, kita tahu apakah jenis belt yang perlu digunakan. Jadi kalau kata A, untuk proses yang berikutnya, kita kena semak jadual section A. Okey, seterusnya table 2.4. Okay, dalam table 2.4 dipanggil sebagai minimum pulley datum diameter. Dia suggestkan. Jadi kalau kamu tak ada maklumat tentang size pulley, ulang balik semula, jika kamu tidak mempunyai sebarang maklumat tentang size pulley, small pulley, okay, sebab calculation kita merujuk kepada small pulley. Okay. Jadi kita akan menggunakan minimum pulley, dicadangkan. So size paling kecil untuk bulb A adalah 3 inci. Di bawah ni AX, BX, CX ni adalah jenis RE tadi. Raw H type ni kan, jadi yang ni tak pakai lah. Sebab dia letakkan dalam table yang sama tu, saya copy sekali lah. Okay, jadi kita pakai yang atas. Jadi minimum pulley datum diameter 3 untuk bulb A, B 5.4, C 9, D 13, E 13. Kamu bukanlah mesti menggunakan size ini, tidak. Tapi yang pasti kamu tidak boleh lebih rendah daripada nilai ini. Kalau pakai bulb A, type A, kamu nak pakai lebih rendah daripada 3 ini, dia tidak dicadangkan oleh pengeluar bulb. Okay, paling kecil adalah 3. Nanti ada jadual. Kita akan pergi ke jadual tu, awak akan lihat ada saiz pulley yang lebih besar daripada saiz 3. Untuk bulb A lah, kita fokus pada A. Sebab pertimbangan untuk B, C, D dan E sama saja. Okay. Yang seterusnya ialah diameter between pulley outside diameter and datum diameter. Okay. So diameter different between pulley outside diameter and datum diameter. So kalau kita lihat kepada pulley, ini pulley bulatan paling luar, diameter paling luar. So dia ada macam juga gear kita ada pitch circle. Dalam pulley dia panggil datum. Okay. So perbezaan di antara kedua ini. Okay. The difference between pulley outside diameter and datum diameter. Okay, perbezaan itu. Okay, ialah dalam unit milimeter di sini. Hati-hati Sejak dia pakai unit inci, sejak dia pakai unit milimeter. Okay. So yang ni ialah 5 point, ni tak pakai. Okay, 9 milimeter,
11 mm, 14 mm, 19 mm, 20 mm. Jika soalan meminta kamu untuk menentukan outside diameter untuk puli lah. Okay. Sebab pengiraan kita adalah merujuk kepada datum diameter. Sama seperti gear, kita merujuk kepada pitch diameter. Okey, ini ialah size. Okey, size. Kamu boleh lihat yang ini. Size bulk A, B, C, D dan E. Ini table daripada Mitsubishi. Ini table daripada Mitsubishi. Dan awak boleh compare dengan size yang saya sebut tadi dalam rajah ini. Okay, awak akan lihat sama seperti di dalam Mitsubishi. Okay, dan seperti ini. Okay, awak akan lihat size yang sama. Okay. Tapi jadual ini letakkan di sini adalah saya nak tunjukkan perkara yang ini. Recommended maximum bulk width untuk semua jenis A, keratan rentas A ke B ke C ke D ke E ke. Okay, pengeluar belt, okay, mencadangkan maksimum bulk speed tidak boleh melebihi daripada nilai ini. Okay, 5,900 feet per minute. Okay, dia tak benarkan belt itu digunakan pada kelajuan yang lebih daripada 5,900 feet per minute. Okay, ada soalan yang pernah ditanya dalam test, apakah maksimum speed, bulk speed, tak boleh nak dijawab. Padahal adalah. Okay. Seterusnya lah determine the belt length. Ada beberapa rumus dekat sini. Okay. Rumus kita panggil sini rumus 1, kita ada rumus 2 dan kita ada rumus yang ketiga. Okay. So rumus pertama dengan rumus yang kedua, kalau kamu lihat dia mempunyai kemiripan. Okay. Apa yang bezanya ialah, beza yang paling jelas adalah persamaan satu tidak memiliki bahagian belakang. Okay. Tidak mempunyai bahagian belakang tu. Nanti kamu tekan kalkulator sendiri, cuba main dengan angka belakang. Apa bezanya ada bahagian ini dengan tak ada bahagian ini? Berapa banyak perbezaan? Okay. Saya tinggalkan itu untuk kamu kaji sendiri. Okay. Jadi bahagian atas ini yang pertama yang tidak ada bahagian belakang, sebenarnya pi bagi 2. Pi bagi 2 is 1.57 lah. Rumus 1 adalah lebih kasar. Okay. So apa yang dikata sini, jika if the center distance is not confirmed, kamu hanya ada jarak center secara kasar, bukan exact value, bukan betul-betul center to center tu bukan exact exact number, bukan exact number, approximately number. Kan? Jadi awak boleh menggunakan dengan LD prime persamaan 1 untuk menentukan panjang wheel belt dengan cepat, tanpa memasukkan angka di belakang. Okay, boleh faham saya. Tapi kalaulah kata awak ada center to center distance yang confirm, okay, center to center distance, center distance ni yang ni lah, center to center distance, daripada center kaki kecil ke center kaki besar. Okay, confirm, dan awak gunakan persamaan yang lebih tepat ini untuk menganggar panjang belt. Yang atas ni approximately, yang ini ialah precisely lah. Okay. Jadi saya harap awak faham bagaimana yang mana satu nak digunakan. Okay.
acceleration. Jadi kemudian bila dah ada rebulb yang kamu dah pilih daripada sini, kita sebut LD prime ni, ada tanda prime kat sini. LD prime ni sebab ini adalah berdasarkan kepada pengiraan kamu. Okay. So basically both equation ni, persamaan 1 dengan persamaan 2 ni masih lagi kita panggil sebagai approximately, nilai yang kasar, bukan nilai yang final. Okay, nilai final sebenarnya diberi oleh katalog. Katalog yang akan bagi nilai LD yang, sebab dia kan, macam kamu lah, kamu ukur badan kamu, kamu nak belikan baju untuk adik kamu sebagainya, kamu ukur bahu dia berapa, panjang bahu dia, awak pergi ke kedai. Okay, so awak cari baju yang lebih besar sedikit daripada saiz bahu adik awak. Jadi final adalah baju di kedai. Jadi awak tak tahu exactly, kalau awak ukur bahu adik awak mungkinlah apa 25 cm kan. Jadi awak nak cari 25 cm, luckily lah kalau awak jumpa baju yang betul-betul fit dengan 25 cm. Ya, sebab kita akan pilih lebih besar sedikit daripada 25 cm. Jadi finalnya adalah baju di kedai itulah. Sama juga seperti ini. Final dia LD adalah di katalog. Jadi tanda prime itu menunjukkan kita masih lagi belum merujuk kepada katalog pengeluar bulb. Okay. So kita akan pergi, kemudian bila kita dapat LD prime, kita cari LD. Daripada LD prime itu kita cari LD. So, bila kita dah dapat LD, okay, barulah kita kira balik semula what is the true center distance. Apakah panjang center to center distance yang sebenar. Calculate balik. So awak akan dapat C. Okay. So saya boleh katakan kat atas ni lah C prime. Sorry. This is C prime. C prime lah juga. Tapi nak membezakan atas kat bawah ni adalah sebab satu confirm, satu not confirm. Okay. Tapi sebenarnya final C, bila awak dah ada final LD, dan awak akan kira balik what is C. Center to center distance according to LD. Berapa panjang bulb yang awak dapat perolehi daripada katalog, dan awak kira balik C. That C is sebenarnya panjang C yang awak perlukan untuk pasang sistem bulb. Okay. So how to select LD? So let's say bila kita kira LD prime ni, kita kira, let's say from the calculator, kita dapat 45.8 inci. So kita akan lihat kepada yang ini, kolom itu datum length LD. Bukan outer length tau. Bukan outer length lagi panjang. Dia pada bahagian pitch. Pitch tu somewhere sini lah. Tengah ni rebulb sini. Panjang. Up. Ada datum. 45.8. So 45.8 berada di antara inilah. Di antara 44.9 dengan 45.8 inci. Okay. So dalam kes ini, choose the closest LD. Choose the closest LD. Dia tak macam bearing kan. Kita akan choose the next closest atau C. C required. Ini bearing dulu lah. Kalau bearing kita akan pakai yang ini. Tetapi sebenarnya dalam bulb ni, di antara 44.9 dengan 47.9, kamu ada 45.8 ni. Okay. Jadi kalau 45.8 ditolakkan dengan 44.9, kamu dapat beza dia, yang ni 0.9. Jadi antara tengah ni kat sini dapat 0.9. Okay, kalau 47.9 kita tolakkan dengan 45.8,
kita dapat 2.1. Ini jarak dia daripada 45 yang tu. Jadi yang paling hampir dengan 45.8, okey, adalah yang ini. Jadi kita akan pakai 44.9 ini. Ini jawapan. Okay. Yang paling hampir dengan itu. Boleh? Jadi kita akan pakai yang ini. Okay. Kalau kita pakai yang lebih besar, center to center distance tu akan lebih jauh sedikit. Kalau awak pakai yang 47.9, bila awak kira C, C ni akan lebih besar daripada C di atas. Okay. C 44.9 akan lebih rendah lah berbanding C di 47.9. So, kita cuba mengurangkan kehilangan penghantaran kuasa dari segi aspek jarak. Kita pilih yang lebih kecil. Okay? Boleh? Ada beberapa pertanyaan setakat ni? Tak ada, Doktor. Tak ada Ada Doktor? Saya? Ya, apa kamu nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada? Ada Doktor? Okey, baik. Okay, baik. So, lepas tu kamu kena report kan? Okay, katalah kamu pakai 44.9, jadi kita akan pakai C42. Okay, report. Jadi kita akan pakai belt code dia adalah C40. Inilah kereta rentas belt jenis C. Okay. C, awak akan pakai nombor 42 ni, C42. Jadi kita tulis dalam jawapan nanti. Okay. C42. Okay. Seterusnya ialah kita nak mengira berapa bilangan belt yang perlu dipakai. Okay. Pengiraan kita adalah berdasarkan kepada satu belt. Okay. Jadi awak lihat kat sini bilangan belt adalah bergantung kepada design power. HD yang kita kira tadi, HD. Di awal tu dia HD sama dengan KS times HT tadi kan, transmission power kan, dapat HD. So dibahagikan dengan kuasa yang boleh dihantar oleh satu belt. Satu belt ni boleh menghantar maksimum berapa power. Okay. Jadi bila awak bahagi ni, awak tahu lah berapa banyak bilangan belt yang perlukan. So yang ini awak dah tahu dah macam mana nak kira. Tadi saya dah explain. So sekarang kita nak kira maksimum power yang boleh dihantar satu belt. Okay, satu belt. So HT adalah HS tambah dengan HA darab dengan KC. Okay. So KC adalah power rating factor. Okay, power rating correction factor. So KC terdiri daripada dua. Dalam dia dua. Satu ialah K theta, satu lagi ialah KL. So K theta mengambil kira sudut lekapan belt dengan puli, mengambil kira saiz sudut lekapan pada puli, sudut sentuhan pada puli, small puli. KL pula adalah faktor pembetulan melihat kepada panjang belt. Okay, panjang belt. Okay. Sebab kenapa ada pembetulan ni? Sebabkan ada perbezaan
di antara apa yang cara mereka menguji di makmal, bagaimana mereka menghasilkan result. Seperti idea sama seperti fatigue dahulu, about fatigue. Wujud perbezaan di antara apa yang kamu buat di dalam makmal dengan aplikasi sebenar. Wujud perbezaan itu. Sebagai contohnya ialah art correction factor. Sudut lekapan. Apa yang dibuat di dalam makmal pengeluar belt, okay, selalunya mereka mengujinya dengan cara belt itu dipasang pada dua buah puli yang sama saiz. Input dan output sama saiz. Jadi tak berlaku dalam keadaan sebenar. Okay, dalam keadaan sebenar kita ada small pulley dan ada large pulley. Tapi di makmal dia ada dia pasang pada, dia test pada dua puli yang sama saiz. Okay. Dan kemudian kedudukan center to center pun dekat. C dia center to center samalah juga dengan D1 bagi 2 tambah dengan D2 bagi dengan D2. DI dengan DO lah nak. Input dan output. Jadi dia duduk betul dekat. Tapi ini juga tak berlaku dalam keadaan sebenar lah. Tapi dia ada jarak. Jadi hal ini yang menyebabkan kita kena kira according to kita punya real application problem. Jadi itu dipanggil sebagai faktor pembetulan sudut lekapan dan faktor pembetulan panjang belt. Okay. KC. Kita pergi pada HT dahulu. Okay. Kamu boleh lihat dalam slide saya adalah sampel. Saya ambil sedikit daripada katalog. Jadi katalog saya ada berikan dalam grup Telegram, awak boleh lihat sini. Saya ambil sikit saja. Yang pertama yang saya nak jelaskan daripada katalog ini jenis A section. A section. Maksudnya belt jenis A. Dia ada B section, dia ada C section, D section dan E section. Okay. Saya ambil ni adalah A section. So, di kolom pertama ni kalau awak lihat first kolom ni saya nak tekankan. Yang ini yang bahagian ini. Yang bahagian ini. Okay. So awak lihat sini, ini ialah size pulley tu. Ini size pulley. 3, 3.2, 3.4, 3.6. Kalau awak lihat tadi ada satu jadual tadi yang saya sebut tadi. Minimum small pulley datum diameter. Dia suggest pakai, kalau awak tak ada idea pakai paling minimum ini. So this is paling minimum. Okay. So kalau awak tahu ada maklumat yang lain, awak pakailah. Contohnya awak nak pakai 4. Katakanlah awak punya problem lah. Small pulley awak ialah 4 inci. Jadi dekat sini awak berada di sini. Okay, maksimum 7 small pulley. 7 inci. Okay. So kita ada 3 kolom besar sebenarnya. Kolom pertama 1 dan ada kolom kedua yang ni. Dan kita ada kolom yang ketiga yang 3 big column. Okay. First column small pulley speed. Okay. So kalau awak lihat ada 700, 970 dan sebagainya. So bila jadual ni, daripada jadual ni kalau awak lihat, contohnya dalam apa yang saya tunjukkan sekarang, the lowest speed for small pulley adalah 100 revolution per minute. Kalau tak ada dalam jadual tu jangan pakai. Maksudnya dia macam tu. Okay. Dia faham The lowest yang tu. So, sebenarnya ada lagi atas ni. 1500 ni ada atas. Dia boleh lihat berapa maksimum. So I think could be 2850 revolution per minute. Yang itu maksimum speed. Lebih daripada itu mungkin dia ada vibrate yang terlalu besar. Dia menyebabkan nanti kuasa yang dihantar tu tak efficient. Kolom kedua adalah HS. HS ni apa? Basic power rating. Basic power rating. Okay. Untuk belt.
Untuk basic power rating. Dan kemudian dia ada additional power rating, tambahan. Dan dia bergantung pada speed ratio, dilihat pada speed ratio. So, kalau speed ratio tu very small, dia ada sedikit variation kan. So lagi tinggi speed ratio, so dia ada pengaruh kepada HC. Pada HC. Okay. Lebih besar daripada setelah HA, jika speed ratio SR lebih besar daripada 1.57, so akan gunakan yang terakhir lah. Okay. Let's say katalah SR awak ialah 2, speed ratio 2 kan? Jadi awak akan pakai kolom terakhir. Okay. So bahagian tengah ni, inilah kuasa untuk satu belt dalam nilai horsepower. Okay, horsepower. So ni 5.24 horsepower, 7.12 horsepower, 7.27 horsepower, 8 horsepower. So let's say kata problem kamu ialah small pulley, okay, DD awak ialah 3 inci, dan kemudian N small d is katalah pakai 1450 RPM. Kelajuan small pulley awak lah 1450. Jadi awak akan menggunakan jenis A. Jadi power untuk belt A jenis ini akan 1.49. Okay. S awak ialah 1.49. Katalah speed ratio 2. So meaning that HA awak ialah 0.41. Jadi H S ialah ada bahagian dalam ni, HS time plus HA ni time K jadi kita tahu KS dapat KS KC. KC. Yang dalam ni ialah 1.49 tambah dengan 0.41. 1.49 tambah dengan 0.41. So dapat 1.9. So cuma awak tak kira lagi KC lah. Okey, untuk bahagian ini, perlu kita pergi ke bahagian KC untuk pengiran KC. Ada apa-apa nak tanya tak? Bahagian ini. Macam mana hendak menentukan HS dan HA? Hanya dua maklumat saja yang diperlukan. Satu ialah size small pulley, diameter small pulley. Yang kedua ialah kelajuan putaran small pulley. Untuk HA, awak perlu tahu speed ratio. Speed ratio. Jadi secara umumnya awak perlukan 3 maklumat lah. Satu lagi ialah speed ratio. Speed ratio 2.0. Ada 3 maklumat. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita pergi ke next slide. Iaitu bagaimana nak menentukan KL. KC sama dengan KL sama dengan K theta. Okay. So, sekarang kita nak tentukan KL, faktor pembetulan panjang rebab. So tadi kita dah kira LD. So bila kita kira LD tadi, katalah kata LD dia berapa? LD dia 44.9. 44.9 inci. Okay. So 44.9 inci ni berada di dalam range ni lah. Kita pakai belt jenis A katakan. So maka KL is 0.91. Okay. Tentunya. Tak usah tahu mana. Okay. So ni adalah K theta. Okay. So untuk mengira K theta ni, K theta pada kolom yang ketiga.
kamu boleh tentukan sama ada ini or ini. Okay, sama ada kamu nak menentukan nisbah large pulley diameter tolak dengan small pulley diameter bahagi dengan center to center distance, ataupun awak nak gunakan contact small area, awak kena kira lah apakah nilai theta d. So theta d awak boleh gunakan formula di bawah. Okay. Ada dua ni. Satu ialah untuk contact angle on small pulley. Ada satu lagi lah contact angle on large pulley. So lagi. So basically A is theta small d, B is theta capital D, large pulley. Okay. So, sama ada awak nak menggunakan formula ini ataupun nak menggunakan formula ini untuk menentukan K theta. Okay. Up to you lah je ni. Pulang pada awak. Let's say kamu kira capital D minus small d bagi C awak dapat 0.25. So maksudnya dia berada dekat sini lah. 0.25. Jadi K theta ni awak kena buat interpolation. Okay? Kena interpolation. Okay? Interpolation. Okay? Dia antara 0.97 dengan 0.9. Boleh? Kalau dia berada dengan nilai tegak lah. Tapi kalau awak kira katalah kira-kira ni dapatlah 0.21 lah. Okey. 0.21. Jadi awak tak perlulah buat interpolation, disahkan terus pakai 0.97. Tak banyak beza sangat. Tak banyak beza sangat nilai dia. Okay. Kalau dah dekat dengan sepadan tu pakai nilai sepadan. Boleh? Jangan beria sangat nak kat interpolation kat situ. Okey? Kita macam nak masuk kat sini lah. Nak kira pun tak ada, awak nak buat interpolation pun tak ada masalah. Okay. Saya beritahu lah pengalaman saya tak jauh beza lah 0.97 tu. Ya? Tak sangat. Baik. Di sini ada formula tadi A, B. Okay. Yang sini. Ada beza tak formula ni? Ada beza sebenarnya. Yang ini ada bahagian sign penting. Guna sign. Jadi bila guna sign ni nak kena berhati-hati sikit lah. Okay. Pastikan kalkulator dalam mode degree. Okay. Bukan dalam mode radian. So kalau awak gunakan dalam mode radian, nanti jawapan awak salah. Itu je lah kalau awak nak gunakan formula A ataupun B ni. Tapi kalau gunakan formula yang ini, formula ni pun saya ambil daripada Mitsubishi juga. Mitsubishi ada bagi formula yang satu lagi. So, formula yang ini dia tidak melibatkan ungkapan sign, dia dah simplified. Dia tak menggunakan sign. Jadi yang ini lebih selamat. Sama ada kalkulator awak dalam mode R ke, mode degree ke, kita tak ada masalah. Dia jadi proses arithmetic biasa. Tanpa tolak jarak bahagi yang biasa. Okay. So, jawapan dia ialah lebih kurang very close lah sama dengan formula. Okay. So, saya bagi dua variation. So, it's up to you nak guna yang mana satu, tapi make sure tahu. Kalau saya, personally saya suggest pakai formula yang ni lah. So, less error make lah nanti dalam exam. Okay. Ini tension due to centrifugal force. So, jika soalan menggesa awak untuk mengira apakah daya
EMPA, centrifugal force yang dihasilkan oleh valve bila dia beroperasi. Kena diberikan oleh formula ini. So ada W, ada V squared. So V squared is basically is tangential speed ataupun peripheral speed. So W adalah mass per unit length of valve in unit either kilogram per mass or pound per inch. Sorry, kilogram per meter. Not kilogram per mass, kilogram per meter or pound per inch. Okay, so tengok jenis valve section yang mana ada dalam jadual ni untuk bentukan daya W. Okay. Baik. Tension on the tight side, ini formula dia. This is tension on the flat side, formula dia. Ini maklumat yang lebih detail tentang pulley ni, pulley size. Kalau atau tentang pulley size. Okay. Dia ada alpha tadi. So alpha ni ialah sudut pulley lah. Kalau jenis A ialah 38 darjah, E 38, C 34 kan. 34, E adalah 36. Okay. Alpha. Tension ratio TR, TS over TP. Ini awak dah jumpa dalam ujian 1 hari itu kan ada T1 sama dengan 0.15, T2. So basically this is tension ratio. Okay? This is tension ratio. Effective tension TE, ini formula biasa saja. Okay? So more formulas ada di dalam katalog Mitsubishi. Saya tak tulis kat sini. Saya minta awak buka sendiri dan tengok formula. So kadang-kadang soalan diminta untuk mengira tersebut, mengira tentang parameter tersebut dan formula untuk parameter tersebut berada di dalam katalog Mitsubishi. Okay. Any question? Ada sebarang soalan tak yang ingin ditanyakan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita pergi ke contoh exam yang lalu. Okay. A heavy load hoist machine is commissioned to be utilized at the construction site for 5 years at 40 weeks per year, 5 days per week, and 8 hours per day. Okay. It will consist of a V-back pulley system. Ini soalan exam 2019-2020 semester 2. Okay. It will consist of a V-back pulley system of 12 inch and 60 inch pulley diameter. Okay, so inilah 12, inilah 60. Pulley diameter at about 70 inch apart. So C is 70 inch. Driven by 55 horsepower. 55
horsepower. Multiple cylinder internal combustion engine at 500 revolutions per minute. Okay. This machine will operate under dusty environment. Using the Mitsubishi manual provided, the engineer has to select, find the suitable belt type and reason for choice, find the actual belt datum length. Okay. Actual belt datum length is basically is LD, not LD prime, LD. So yang ni nak pakai apa? Suitable belt type A, B, C, D, or E. Find the actual center distance. So look for C. What is C? Find the contact angle of small pulley, theta D. Find the number of belts required, and B. Compute the tension tight side, TT, TT tight side, and TS. Okay. So total markah ialah 35. Okay. Tengok solution. Buka catalog. Catalog. Okay. Small pulley berpusing pada 500 revolution per minute dan kuasa nominal kuasa nominal yang hendak dihantar ialah 55 horsepower. So kita tengok KO. Dia pakai apa? Combustion engine. Okay, so combustion engine. So dia pakai combustion ini. Jadi dia kolom ni lah. Dan kalau kita lihat pada soalan tadi, mesin ini beroperasi pada 8 hours per day. 8 hours per day. So 8 hours per day, so maksud dia begini lah. Okay. Kemudian mesin ini jenis apa? Hoist machine. Heavy load hoist machine. Hoist load. Okay. So 1.4. Okay. So KO is 1.4. Okay. KI kita lihat pada rancah tadi. Okay. Lihat pada flat side tu betul-betul. Lihat dia pusing dekat sini. Dia pusing sini. Meaning that dekat sini ialah tight side. Ini ialah tight side. Dia pasang dekat dalam. Outside lah, inside lah. Inside. Okay, dekat inside. So kita tengok table. Dia pasang dekat flat side. Inside. Okay. So KI ialah kosong. Okay. Kemudian kita tengok dekat table ni daripada dusty environment tadi dalam soalan. So KE is satu saja, iaitu dusty environment. Kosong pun. Okay. Jadi H design design power adalah 88 horsepower. Okay. Dia nak hantar 55, tapi kita akan design berdasarkan 88. Jadi kita lihat ini 88 kat mana? 50, 60, 70, 80, 90, itu.
Kemudian satu lagi lah power dia tadi berapa? Speed berapa? 500. Okay. Jadi ya, kita lihat dekat sini, dia dalam C. Jadi pakai C. So back type C. Soalan kedua, find final belt data. Okay. Jadi C dia bagi mana C? C ialah about 70 inch apart. Okay, so kita pakai formula kasar. Okay, LD prime ialah 265.04 inch. Okay. Kita pergi dekat katalog. Ini ialah jenis apa ni? Ini A, ini B, ini C. Ya, dia keluar lagi. Jadi panjang yang kita kira tadi 265. Okay, 265. 265. 265. Okay. So 2 265 kat sini. Itu lah. 265.04. Okay. So dia berada kat sini. Okay. So jadi kita akan pakai yang paling hampir. Okay. So, jadi kita pakai 270. Okay. 270. Jadi C270. Kita report dalam jawapan pakai C270. Dengan LD yang sebenar, mana? Ini LD. LD sebenarnya yang ni. Jadi LD sebenar ialah 270.9. Jadi kita kira yang ni 265. Jadi sebenarnya ni kita akan pakai bab. Jadi 270. Okay. Ini jawapan. Okay. Actual. Kemudian daripada LD sebenar ni kita boleh kira nilai C, center to center distance yang sebenar. So, center to center distance yang sebenar ialah 75. Okay. Kalau untuk kata ni kita approximately 76 inci apart kan. Jadi yang sebenar ialah 75.1. Okay. Ia sebenar. Soalan seterusnya ialah untuk mengira sudut lekapan pada small pulley. Okey. Ini. Okay, masukkan formula. Okay. Jadi tadi berapa saja? Okay. Masukkan situ. C kita dah kira di atas. 75.1. Capital D is capital D berapa? 12/60. Dah dapat lah. Sudut dia lah 143. Lebih kurang kan? Baiklah. Baik, seterusnya determine the required number of belt. Baik. So kita pergi pada katalog. Okay. Untuk bahagian ini jenis A section power rating untuk satu belt B, C. Kita pakai C. Okay. So small pulley size tadi, small pulley size is 12. Okay. Kemudian small pulley speed is 500. 500. So di sini yang ni lah. This is SS. Okay. So speed ratio berapa tadi? Kalau ni speed ratio memang lebih besar daripada 1.57 ni, jadi 0.74.
11.84 dan 0.74. Jadi yang ini 11.84 dan 0.74. So sekarang kita nak tentukan K theta dengan KL. K theta dengan KL. Kita kita tentukan K theta tadi kita sudut yang kita dah kira tadi. Dah kira tadi belajar ni 142 142 atau 143 142 43. Ini sampai sini. 143. Okay. Jadi awak kena interpolate dah kat sini. Ini 0.89, 0 lebih kurang lah 0.90. Okey. Okay. Jadi awak interpolate dapatlah 0.91. Okay, inilah. Awak ya sini. Baik, kemudian LD. LD sebelah sini, LD tadi kita pakai 270.9. 270.9. Ini lah. Kita pakai jenis C, bab jenis C. Maka KL ialah 1.14. 1.14. Okay. Jadi HC adalah 13.05 horsepower. Jadi satu belt C-type okay, boleh menghantar 13.05 horsepower. HD tadi kita nak hantar berapa HD? HD tadi kita nak hantar 88 horsepower. Kita hantar 88. Kita nak hantar sini tadi 88 horsepower. HC 13.05. Okay. Jadi bilangan belt yang perlu kamu pakai ialah 6.743. Okay. Jadi bilangan belt yang pakai akhirnya awak report pakai 7. Okay. Pakai 7. Let's say lah kalau awak kira NB dapat upah 7.3. Nak pakai berapa? So awak akan pakai NB 8. Awak akan pakai 8. Okay. Terusnya lah nak mengira side dengan tension track side dengan track side. So masukkan saja formula. Angka-angka yang dah kira HD awak dah kira. D dah kira, NB dah kira, K theta dah kira, W tentukan daripada jadual yang disebut tadi. V daripada formula ini. Ya, jadi dapatlah track side ialah 367.103 pound force. Okay. Track side. Okay. So bahagian belakang ni sama ya. Okay. Di bahagian sini sama saja. Bahagian ini sama saja bahagian ini. Okay. Bahagian ini sama dengan bahagian ini. Bezanya atas ni. Okay. Betul. Jadi lastnya awak dapat bahagian kendur track side lah 102.98. So, awak dapatlah P1 ialah 367 pound force dan P2 103 pound. Okay. Jadi kalau nak kira ratio dia, P1 bagi dengan P2 dapat 367 bagi dengan 103. Dapat 3.56. Okay. So T1 sama dengan 3.56 times T2. Okay. Baik. That is the end untuk example ini. Ada apa-apa soalan? Yang ingin ditanya?
Ada soalan nak ditanya? Ada soalan? Senyap semua ni? Tak ada Ustaz. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, okey malam ni soalan dia. Jadi kita ni pula. Kita akan bagi satu soalan assignment. Okay. Ini soalan exam yang lepas juga. Okay. Ya. Okay. Okay. Untuk kamu cuba selesaikan. Okay. Jadi lepas habis kelas ni, cuba selesaikan soalan ni malam ni sebelum tidur. Okay. InsyaAllah kamu akan faham lah. Kalau buat esok, dia punya maklumat dah banyak tertinggal. Baik. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita bersurai? Doktor, untuk assignment bila due date? Yang ni? Yang mana? Yang ni? Ah. Ni hari Sabtu. Sabtu. Okay. Hari Sabtu. Okay. Okey. Untuk sebab kelas kita dah tak banyak topik dah. Pada hari yang depan, basically topik VBAC dah selesai. Okay. So hari Sabtu ni, hari awak nak habiskan topik dengan cepat atau macam mana? Habis cepat boleh habis kuliah awal atau awak nak ikut schedule. Pulang pada awak lah. Okey, topik VBAC dah selesai. Kita akan masuk, kita tinggal 2 topik saja lagi, iaitu topik bolt dan juga topik welding. Jadi yang ni awak hantar pada hari Sabtu ni. Okay. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, sekian dululah. Terima kasih lah. Thank you, Doktor. Okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Doktor. Doktor.